Terima kasih kita ucapkan kepada Jamilah yang telah pun membawakan laporan tadi secara langsung daripada Terengganu. Dan seterusnya seperti yang kita janjikan, kita akan bincangkan tentang generasi pelapis dan apakah program-program yang telah pun disediakan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dalam pembangunan dan pentadbiran negara. Jadi kita terus saja bersama dengan tamu-tamu saya daripada Fellow Perdana Aspirasi Negara yang merupakan topik kita. Program Fellow Perdana telah membawa ke studio bersamanya Charles yang merupakan Fellow Perdana Menteri Pembangunan Luar Bandar, Muhammad Jivian, Fellow Perdana Kementerian Perpaduan Negara, dan juga Kellen Wong, Fellow Perdana Menteri Pembangunan Luar Bandar. Terima kasih kerana bersama kami di studio dan selamat datang. Terima kasih. Jadi sejak bila program ini bermula? Charles, mungkin anda boleh mulakan. Fellow Perdana ini merupakan salah satu program di mana untuk memacu kepimpinan belia bukan setakat di dalam negara tetapi juga di dalam peringkat antarabangsa. Program Fellow Perdana ini telah bermula pada tahun 2013 dan pada tahun ini 2020 kami merupakan Fellow Perdana yang telah diberikan peluang sekali lagi untuk memimpin di peringkat tertinggi, di mana kami telah diberikan peluang seperti saya dengan Yang Berhormat Dr. Abdul Latif selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar. Jadinya Fellow Perdana ini merupakan salah satu program di mana belia-belia dilibatkan secara langsung dalam aspek pentadbiran, pengurusan dan juga dasar. Itu serba sedikit tentang Fellow Perdana. Wow, itu agak besar sebenarnya skopnya. Jadi Muhammad Jivian, kepada anda, bagaimana pemilihan kementerian mana yang perlu anda sasarkan ataupun pilihan anda sendiri untuk menjadi sebahagian daripada kementerian itu, ataupun adakah anda dipilih oleh Yang Berhormat Menteri? Ya, terima kasih, Terence. Sebenarnya pemilihan Fellow Perdana ini bermulanya dengan proses pemilihan online, iaitu kita mohon di KBS secara online, dan seterusnya juga kita diminta untuk menulis esei yang panjang patah perkataannya hanya 500 patah perkataan. Hanya 500. Dan untuk saringan ketiga pula kita akan diminta untuk hadiri temuduga, yang mana waktu pas COVID hari itu kita temuduganya dijalankan secara atas talian. Ditemuduga oleh siapa? Ditemuduga oleh pegawai KBS. Okey, jadi setelah itu bagaimana? Adakah anda yang memilih kementerian ataupun anda dipilih oleh kementerian? Sudah semestinya dipilih oleh kementerian. Jadi berdasarkan jawapan anda, berdasarkan pemahaman anda dan juga mungkin tanggungjawab yang ingin anda pikul, anda diberikan kementerian-kementerian yang terlibat, dan kita boleh lihat gambar ini. Kellen, ceritakan pengalaman Kellen ketika menerima pelantikan untuk bersama dengan Kementerian Luar Bandar. Silakan. Terima kasih. Semasa saya mengetahui bahawa saya adalah bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, saya berasa sangat gembira, dan saya walaupun sebab sebelum tu sebenarnya kami diberi peluang untuk menyatakan 3 pilihan kementerian yang kami ingin. Tetapi semasa majlis penyerahan tugas, kementerian yang kami dapat bukan semestinya kementerian yang dalam pilihan kami. Jadi saya berasa sangat terkejut, tapi saya berasa syukur juga dapat kementerian ini, sebab kementerian ini sebenarnya sangat besar dan menteri kami pun sangat bagus. Ya. Jadi untuk Charles, kita kembali membincangkan tentang persediaan warga belia. Apakah mungkin perlu ada pada warga belia sekarang? Kerana anda adalah generasi pelapis, anda akan mengambil alih pentadbiran negara, anda akan mengambil alih pembangunan negara. Apa perlu ada pada generasi pelapis ini untuk menggalas tanggungjawab yang sungguh besar ni, Charles? Terima kasih, saudara Terence. Pada pandangan saya, belia kini haruslah lebih proaktif dalam mengetahui apa isu-isu semasa, apa yang sedang berlaku di dalam negara dan sebagainya. Selain itu, jika kita lihat pada tahun 2020 ini, kita dihimpit oleh COVID-19 dan kita terpaksa mempelajari the new normal ataupun menjalankan hidup yang lebih kepada minimalisation. Di mana belia-belia juga terpaksa untuk mengatur semula hidup mereka, perancangan strategi mereka untuk berdepan dengan cabaran sosioekonomi yang cukup ketat, saya percaya. Jadinya belia-belia haruslah mengetahui
apa perancangan kerajaan, apa perancangan agensi-agensi, bagaimana untuk mencari kerja di luar, yang saya rasa cukup penting. Di mana kita harus mengetekankan bakat-bakat mereka. Dan juga saya percaya belia-belia haruslah pandai untuk multitasking di dalam zaman the new normal ni. Jika kita lihat pada tahun 2020, saudara Terence, belia-belia juga harus lebih mengetahui secara global apa yang sedang berlaku di negara lain, mengetahui isu-isu semasa. Dan sebagai belia yang terlibat dalam fellow perdana, saya cukup percaya kami akan sama-sama membantu sistem pentadbiran negara dan juga membantu melonjakkan sosioekonomi negara dengan pelbagai cara. Seperti contoh, kita ada dasar-dasar dan juga teras-teras di dalam Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan juga terbaru ni di Perhimpunan Bulanan, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. YB Datuk Dr. Abdul Latif telah mengetengahkan 150 inisiatif baru untuk membantu 1.5 juta rakyat kita di Malaysia, yang merangkumi daripada segi aspek ekonomi, belia, wanita, biodiversity, pembangunan luar bandar dan sebagainya. Saya cukup gembira sebenarnya melihat kesepakatan dan kesepaduan yang ditunjukkan dari segi calon-calon yang terlibat dalam fellow perdana, dan kita boleh lihat rentasan ataupun kerata rentas masyarakat kita sebenarnya berada di dalam gambar-gambar yang ditunjukkan di skrin. Bagaimana perasaan Muhammad Jivian apabila mendapat fellow perdana sebagai seorang anggota kepada Kementerian Perpaduan? Kementerian Perpaduan ini mungkin suatu yang luas bidangnya dan luas tanggungjawabnya. Muhammad Jivian, apakah perasaan anda apabila terpilih untuk menjadi sebahagian daripada kementerian ini? Okay, bagi pandangan saya, Terence, memang saya berasa sangat bersyukur kerana Kementerian Perpaduan ada di dalam jiwa saya. Kerana saya berasal daripada Sandakan Sabah, yang mana hidup dalam kepelbagaian kaum. Dan lihatlah pada hari ini, saya, Charles dan juga Kelin dan saudara Terence juga sendiri, kita boleh berbincang dalam suatu suasana wacana, walaupun berbeza latar belakang, fahaman ataupun agama, tapi kita masih boleh berbincang dalam keadaan harmoni. Dan bagaimana Kementerian Perpaduan ini memang ada dalam minat saya. Dan Kementerian Perpaduan ini memang Tan Sri Muhyiddin Yassin memang menjelaskan bahawa perpaduan dalam negara kita ini perlu diperkasakan lagi. Disebabkan kita perlu kukuhkan tentang pengukuhan tentang rukun negara dan juga penekanan tentang perkara 152, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ya, dan itu adalah penting kerana kita boleh berbincang walaupun berbeza keturunan, walaupun berbeza agama dengan menggunakan bahasa Melayu, sebab itu adalah bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama di Malaysia dan harus diperkasakan begitu. Kelin, kalau kita lihat kepada tanggungjawab Kelin sebagai seorang fellow perdana, ya, kita dapat rasakan secara luas seperti mana yang Charles sebutkan tadi, bahawa anda akan terlibat dalam dasar, anda akan terlibat dalam pembentangan-pembentangan. Apakah tanggungjawab Kelin secara khusus yang telah pun disampaikan kepada Kelin dalam 1 minggu yang Kelin terbabit dalam fellow perdana ini? Dalam minggu yang pertama, kami mempunyai peluang untuk mengikuti menteri. Macam saya pada minggu lepas, saya mengikut menteri pergi ke JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan juga Hospital Orang Asli di Gombak. Saya mempunyai peluang untuk mengikuti meeting, perjumpaan antara menteri dengan pengurusan di sana dan juga TKSU di Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Mereka ada berbincang dengan berkaitan dengan dasar dan juga pembangunan yang mereka nak majukan di luar bandar. Saya berasa saya bangga untuk mengikuti perjumpaan itu dan saya mempunyai peluang untuk mengetahui macam mana plan pembangunan yang kementerian saya merancang, dan juga saya berasa bangga dengan hasil-hasil pelan-pelan mereka. Ya, untuk tanggungjawab saya rasa sebagai seorang belia, kami perlu mengetahui bahawa pelan-pelan yang kerajaan dan kementerian rancangkan, dan jika kami ada apa-apa idea yang nak lontarkan, kami boleh lontarkan kepada
supervisor kami dan dengan proposal yang proper lah. Itulah tanggungjawab kami. Jadi pembentangannya pun ada kaedahnya, ada caranya untuk sampaikan kepada keseluruhan kementerian di mana saudara-saudari terbabit. Boleh kita juga fahamkan tentang jumlah bilangan masa anda bertugas dan sejauh mana program ini akan mengambil masa anda? Boleh. Terima kasih saudara Terence. Dalam fellow perdana ni kita ada 2 kategori. Di mana satu kategori graduan, di manakala satu lagi kategori siswa. Seperti contoh, saya merupakan graduan daripada UPSI dalam jurusan komunikasi. Dan juga beliau, saudara Jivian juga merupakan graduan. Saudara Kelly merupakan siswa. Di mana beliau masih sedang belajar, di mana beliau akan menamatkan perkhidmatan di dalam 3 bulan. Dan manakala kami 6 bulan. Itu perbezaan antara jangka masa untuk kami berkhidmat di fellow perdana. Kalau diberikan rezeki lebih, itu rezeki kan. Usaha tanpa rezeki, rezeki tanpa usaha. So jadinya manusia merancang, Tuhan menentukan. Itu bagi kami. Tetapi yang pentingnya saudara Terence, kami mendapat sambutan maupun sokongan yang cukup bagus sekali di Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sejak daripada kami melangkah kaki masuk daripada pentadbiran tertinggi hingga pentadbiran yang semua orang di warga Kementerian Pembangunan Luar Bandar berkata bottom to top, top to bottom. Everyone is kind with us. So kami sangat berbangga dapat berkhidmat di dalam Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Setelah melihat perbincangan di Parlimen Digital dan juga melihat perkembangan di kalangan anak-anak muda, ramai rakyat Malaysia yang merasakan bahawa adanya suatu harapan baru pada saudara-saudari seusia dengan saudara-saudari. Belia itu merupakan penggalas kepada negara ini. Jivian, mungkin Jivian boleh perhalusi bagaimana belia ini boleh membawa idea-idea baru dan memberikan suntikan nafas baru kepada sistem pentadbiran negara seperti sedia ada sekarang. Silakan. Okey, terima kasih Terence. Sebelum ni kita mendengar bahawa anak muda ini bakal pemimpin pelapis negara. Tapi sudah sampai. Tapi hari ini kita sudah sampai, bukan lagi bakal tetapi we are the future of tomorrow. So sebagai seorang mantan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti Malaysia Sabah, kita sebagai anak muda, sebagai siswa dan juga sebagai belia dilibatkan dalam pengurusan universiti melalui rundingan dan juga perbincangan. Yang mana kalau kita ada idea ataupun mungkin ada cadangan, kita boleh usulkan kepada pengurusan tertinggi universiti dan juga kepada pihak kementerian sewaktu saya berada di dalam tanggungjawab sebagai wakil pelajar. Dan kita juga lihat pada hari ini sudah pasti Kementerian Belia dan Sukan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk belia melalui ahli Parlimen Belia Negara dan juga persidangan-persidangan mahasiswa dan juga fellow perdana itu sendiri. Dan kalau kita lihat bahawa belia sekarang perlu merebut peluang yang ada. Dan itulah bagaimana belia harus berperanan, bukan sahaja harus kiranya mengambil peluang dan juga mencipta peluang-peluang baru. Kerana kita adalah generasi pada akan datang. Ya, terima kasih Muhammad Jivian. Dan Kelin, mungkin akhir kata daripada anda kepada para belia di luar sana sedang menyaksikan siaran ini. Apakah nasihat Kelin kepada warga belia yang berada di seluruh negara tentang tanggungjawab besar ini? Silakan. Terima kasih. Saya rasa sebagai belia, kami perlu merendahkan diri juga dan semasa berurusan dengan pihak pengurusan tinggi, kami perlu bersopan juga dan melontarkan idea kami dengan teratur. Kami perlu menyediakan pembentangan kertas kerja yang cukup sistematik, yang cukup confident. Kami perlu berani juga. Okey, akhir kata saya rasa kami perlukan dan sebagai belia kami hendaklah merebut peluang yang ada sekarang, merebut sebanyak peluang yang ada. Macam under KBS, sebenarnya KBS ada banyak program kecuali selain daripada fellow perdana. Jadi boleh layarilah Facebook, social media dan juga portal rasmi daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk mengetahui lebih banyak
program dan aktiviti yang dianjurkan oleh KBS. Terima kasih kita ucapkan kepada anak-anak muda Malaysia yang sudi bersama kami dalam perbincangan di Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan ke Kedah untuk melihat perkembangan di kalangan anak muda dalam cara yang lain. Rusia membawakan perbincangan tentang pusat tuition di Kedah. Silakan.